Tamadun India bermula di benua kecil India yang berpusat di lebur Sungai Indus. Tamadun India juga dikenali sebagai tamadun tertua di dunia melebihi 5,000 tahun. Hal ini demikian kerana tamadun ini mempunyai sejarah yang sangat panjang di mana mempengaruhi peradaban dunia. Tamadun India terdiri daripada 3 zaman, iaitu zaman awal, zaman pertengahan dan zaman moden. Zaman awal terbahagi kepada 3, iaitu zaman prasejarah, zaman proto-sejarah dan zaman sejarah awal. Zaman pertengahan tamadun India merupakan zaman Muslim atau zaman pemerintahan Islam. Zaman moden pula bermula dengan kedatangan dan penjajahan Portugis, Belanda dan Perancis. Antara objektif projek kumpulan kami adalah membincangkan isu-isu semasa tentang kedudukan wanita dalam masyarakat India, mengenal pasti perkembangan kedudukan wanita dalam masyarakat India sejak dahulu sehingga sekarang, dan menyenaraikan kesan-kesan akibat kedudukan wanita dalam masyarakat India. Fakta sarjana tentang kedudukan wanita. Dalam masyarakat Indo-Arya, pada zaman Veda 1500 sebelum Masihi sehingga 1000 sebelum Masihi, kaum wanita terletak pada kedudukan yang tinggi dalam sistem sosial dan sama setaraf dengan kaum lelaki. Peranan kaum wanita juga tidak dihadkan hanya dalam urusan domestik sahaja, tetapi juga menyumbang dalam proses ketamadunan manusia pada zaman Veda. Dalam masyarakat Dravida pula, pada zaman Sanggam 3 sebelum Masihi sehingga 3 Masihi, kedudukan wanita juga terletak pada kedudukan yang tinggi dalam sistem sosial. Pada zaman tersebut juga mempercayai kaum wanita perlu mempunyai kebebasan kerana peranan ibu adalah penting. Kemerosotan kedudukan wanita dalam masyarakat Indo-Arya bermula apabila akhir awal zaman Veda dan paling jelas adalah semasa Undang-Undang Manu diwujudkan. Dalam masyarakat Dravida, setelah berakhir zaman Sanggam, kedudukan wanita mulai mengalami kemerosotan. Pemulihan kedudukan wanita pada abad ke-19, ke-20 dan kini. Kemasukan pendidikan English dan sains telah mempengaruhi golongan cendekiawan India tentang membentuk gerakan reformasi kaum wanita untuk membantu isu masalah dihadapi kaum wanita. Dalam kemerdekaan India, perlembagaan di India juga telah mengiktiraf kesamarataan jantina, iaitu dalam artikel 15 menyatakan pihak kerajaan harus tidak mendiskriminasi semua rakyat berdasarkan jantina. Pada tahun 2009 pula, Right of Children to Free and Compulsory Education Act telah dilaksanakan di India, di mana kanak-kanak lelaki dan perempuan berumur 6 hingga 14 tahun diwajibkan mendapat pendidikan secara percuma. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang kekeluargaan dalam tamadun India, iaitu menurut Sivapalan et al. 202 berumuskan bahawa aspek kekeluargaan dalam tamadun India bermula dengan kehidupan keluarga. Menurut Veda Sastri 1988, lelaki dan wanita yang berkahwin mestilah matang dari segi akal dan tubuh badan. Seterusnya, kedudukan wanita dalam keluarga pada abad ke-19 ini menurut Baragimara, iaitu penulis teks Barahimata pada abad ke-6 Masihi, wanita Hindu ini mempunyai 3 fungsi. Fungsi pertama adalah melahirkan bayi lelaki, kedua memuaskan nafsu suami dan ketiga membawa tuah kepada keluarga mertua. Jika bayi lelaki dilahirkan, status seorang wanita itu akan menjadi semakin tinggi dan jika melahirkan bayi perempuan dianggap sebagai beban. Seterusnya, kedudukan wanita dalam aspek sosial. Menurut Koch SK 1989, perkataan sati ini membawa maksud wanita sejati, iaitu satu upacara di mana seorang balu wanita akan dibakar bersama mayat suaminya dengan cara paksaan ataupun secara sukarela oleh balu itu sendiri. Margaret Cormack 1961, wanita yang mandul juga mendapat pandangan yang sama seperti balu. Akan tetapi, suami dibenar untuk berkahwin lagi bertujuan untuk mendapat zuriat. Sistem dowry itu satu amalan wanita dikendaki memberi mas kahwin kepada pihak pengantin lelaki.
pada 15 Jun 1828, Journal Sale of Sun in Bengal menerbitkan artikel meminta kerajaan British meluluskan satu undang-undang iaitu melindungi wanita yang ditindas akibat daripada amalan Tory. Okey, untuk bahagian dapatan kajian, kumpulan kami telah berjaya untuk menemu ramah selama 3 orang responden, iaitu yang pertama seorang pensyarah dapatan sejarah dari USI iaitu Dr. Saul Hamid, dan responden kedua merupakan pelajar sains bachelor sains pertanian iaitu Bateri anak perempuan Bala Subramaniam, dan responden ketiga ialah Nur Izzati Reha binti Pengelola Zaman, merupakan pelajar diploma sains matematik UiTM Macang. Okey. Secara ambil, kami telah memberikan 3 soalan kepada setiap responden. Dan soalan pertama ialah bagaimanakah kedudukan kaum wanita dalam tamadun India dahulu dan sekarang? Okay, soalan ini bertanyakan tentang perkembangan kedudukan kaum wanita dahulu dan sekarang. Semasa zaman Vedic Age itu, wanita ada kedudukan dia. Jadi di Veda itu lah mereka mendapat status kedudukan mereka. So yang paling teruk antara tahun-tahun Masihi, tahun-tahun Masihi lah sampai tahun 1700, lebih kurang 1500 tahun memang keadaan wanita teruk. Bukan disebabkan agama Veda tadi itu, Vedic, bukan sebab itu, tapi kerana culture masyarakat. Selepas British datang dan membuat beberapa peraturan, yang membuat peraturan pada penghujung abad ke-18, awal abad ke-19, tahun 1850-an, dibuat peraturan-peraturan yang menyelamatkan wanita daripada terus diseksa dalam sistem kasta dan juga sistem tradisional masyarakat ini. Selepas industrial polisi kita, kan, wanita dah mula bekerja. Kesan positifnya antaranya ialah bertambahnya kuasa beli, taraf ekonomi berkembang, pendapatan makin bertambah. Soalan kedua pula merupakan apakah isu-isu semasa berkaitan dengan kedudukan kaum wanita dalam masyarakat India pada masa kini? Saya ingat masalah yang paling besar adalah perkahwinan, isu restu perkahwinan. Okay. Restu perkahwinan sebab mereka masih lagi mengamalkan sistem kasta ni. Sistem kasta. Jadi ia berlaku secara senyap-senyap. Sebab dah ada peraturan-peraturan contohnya di India dah ada peraturan-peraturan undang-undang yang dibuat untuk menghapuskan perbezaan kasta. Kemudian yang isu sexual tabu ini, iaitu wanita masih lagi dalam banyak keadaan masih lagi dianggap sebagai objek untuk hiburan semata-mata. Soalan ketiga pula ialah memberikan cadangan untuk memperkasakan kedudukan kaum wanita. Bagi pendapat saya, perkara yang kita perlu dititik beratkan ialah kita kena educate the man first. Kita perlu memberikan pendidikan kepada lelaki dahulu dari rumah lagi, dari kecil lagi. Sebabnya walaupun ada banyak undang-undang yang memperketatkan dan memberi hukuman pada masih wanita juga yang akan jadi mangsa. So kita perlu beri pendidikan kepada lelaki dari segi agama dan moral. Diorang mesti kena kuat dari segi iman mereka supaya mereka akan menghormati wanita pada masa yang datang. Sebagai seorang wanita, saya rasa kita patut belajar untuk belajar untuk mempertahankan diri, seperti belajar silat, taekwondo. Secara kesimpulannya, masyarakat tamadun India terbahagi kepada 2. Dalam masyarakat Indo-Arya, kaum wanita diberikan kedudukan yang sama seperti kaum lelaki pada awal zaman Veda. Namun begitu, kedudukan wanita mula merosot pada akhir zaman Veda. Dalam masyarakat Dravida, terdapat wanita diangkat oleh Islam pada zaman Islam. Pada zaman moden pula, kedudukan wanita berjaya dipulihkan selepas berlaku satu pergerakan reformasi Hinduism. Sekian, terima kasih.